Baiklah, terima kasih rakan setugas di Sarawak ni. Seperti biasa, sebutan Aidilfitri kali ini cukup meriah. Bukan sahaja di Semenanjung Malaysia tetapi di Sarawak. Fokus kepada industri kecil dan sederhana. Pastinya, kek lapis akan menjadi tumpuan untuk semua rakyat Malaysia. Bukan sahaja di negeri Sarawak, malah produk tempatan ini laris di Semenanjung Malaysia termasuk di Brunei, Sabah dan juga ke Indonesia. Dan hari ini saya bersama dengan salah seorang daripada ratusan usahawan kek lapis di Sarawak, Dr. Hafizi, iaitu pemilik kepada kek lapis warisan. Terima kasih kepada Dr. Hafizi kerana sudi untuk bersama kami hari ini untuk sama-sama kita berbincangkan apa sebenarnya cerita di sebalik kek lapis ini dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh usahawan seperti Dr. Hafizi. Baiklah, soalan saya yang pertama, menjelang Aidilfitri, kek lapis ini mendapat permintaan yang menjulang tinggi. Kadar permintaan itu meningkat bermula bulan Ramadan lagi. Adakah situasi ini juga dialami oleh kek lapis warisan? Ya, daripada pihak Kek Lapis Warisan Sdn Bhd, memang setiap tahun musim perayaan itu adalah di mana kami menambahkan kami punya production. Seperti contohnya musim perayaan Hari Raya, production kita double triple production. Jadi kita mengeluarkan kek yang jauh lebih banyak daripada hari biasa. Bukan hanya pada Hari Raya Aidilfitri sahaja, turut kepada musim perayaan yang lain seperti Chinese New Year, Hari Gawai, Christmas dan yang lain-lain. Jadi pada musim perayaan, kami meningkatkan production dan menyediakan kek. Sehari production kami di Warisan, kami membuat lebih daripada 1,500 kek untuk satu hari. Jadi permintaan seperti order postage. Kami menerima banyak tempahan daripada Semenanjung Malaysia, juga daripada Singapura pun ada, Brunei pun banyak juga. Tapi Brunei kami akan menggunakan bas untuk hantar ke Miri dan mereka akan ambil dekat Miri. Itu kami punya prosedur lah. Dan tempahan-tempahan kek kami membuat postage pengeposan setiap hari Isnin. Dan permintaan itu bermula daripada 1 Ramadan sampailah hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir ni maksudnya customer yang last minute. Last minute baru nak cari kek raya. Jadi kami juga menyediakan servis postage. Cumanya sampai hari terakhir yang pos laju benarkan, kami akan hantar ke Semenanjung Malaysia. Di mana pengeposan tu jaminan daripada pihak kami dan pos laju, which is our courier punya partners, 3 hari ke 4 hari sampai kepada pintu pelanggan. Baiklah, kalau melihat kepada sistem logistik ini, kalau melihat kepada permintaan di bahagian Kuching, mungkin mudah, pelanggan boleh datang ke premis ini di walk in. Tetapi kalau memenuhi permintaan di Brunei, di Singapura, bagaimana untuk mengatasi isu logistik ini? Apa perkhidmatan yang digunakan sebenarnya? Itulah kita ada ejen. Ejen ni dia punya peranan dia macam dia akan jaga kawasan-kawasan dia. Contohnya kalau customer Brunei, kita ada ejen yang ada di Miri. Contohnya kalau di Johor ataupun Kedah, terutamanya saya ambil Sabah lah lebih kurang contoh. Terutamanya kawasan Sabah yang belah Tawau, di Lahad Datu belah sana, jadi agak sukar untuk pihak logistik menghantar. Jadi apa yang kami buat, kami cari ejen, sediakan ejen untuk ambil kek ni dan bawa ke sana untuk sampai kepada pelanggan tersebut. Memang cabaran dia agak tinggilah. Kerana kalau dikatakan Semenanjung Malaysia tu insya-Allah semua cover. Cuma tadi yang saya highlightkan Sabah, kerana kawasan yang belah kanan tu, Tawau, Sandakan itu agak mencabar. Jadi kami gunakan khidmat ejen lah untuk bawa kek lapis ke sana. Saya pasti selain menggunakan sistem logistik, sistem digitalisasi, penggunaan sosial media juga diterapkan pada tahap yang maksimum untuk memudahkan urusan dan sebagainya. Tapi berbalik kepada isu pokok, panjang tahun ini berlaku inflasi, peningkatan harga barang, telur susah dicari, tepung susah dan persaingan antara ratusan usahawan kek lapis di Sarawak itu mengakibatkan mungkin beberapa premis ataupun pemilik syarikat kek lapis tertekan dengan isu kenaikan harga barang. Jadi bagi pengusaha kek lapis, pemilik kepada kek lapis warisan, bagaimana perkara ini dilihat dan juga apa kaedah yang digunakan untuk mengatasi setidaknya kek lapis itu boleh lagi dijual dengan harga yang berpatutan? Okey, begini. Kalau di kek lapis warisan,
kita memang macam Zul cakap, memang kita mengalami kenaikan harga barang yang sangat kerap. Maksudnya dalam masa jangka setahun tu, kenaikan harga barang 3 ke 4 kali. Tetapi kami sebagai, dan saya percayalah rakan kek lapis yang lain juga, tidak patut untuk kita naikkan harga kek itu 4 kali juga. Jadi pihak kami dan rakan-rakan kek lapis lain sudah pasti menyediakan satu benchmark. Maksudnya bila kita nak naik harga barang, harga kek je. Jadi contohnya dah 3 kali naik, naik lagi. Harga telur naik daripada dulu 2 tahun lepas RM9.5. Sekarang dah RM18, RM19, double. Tapi kek lapis mana ada daripada RM10 kita naik ke RM20. Jadi pihak kami dan rakan-rakan kek lapis lain cuba untuk kekalkan harga kek lapis ni mampu milik. Dan bila kenaikan harga barang itu, kami ni macam saya dan rakan kek lapis lain pastikan nak kek yang bermutu tinggi. Terutama kita di warisan, memang kita nak bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kek lapis ni yang high quality supaya menghasilkan kek yang sedap. Tapi kita akan cuba kawal harga tu. Contoh macam di warisan, kita ada 3 kategori harga, RM10, RM13 dan RM30 yang premium. Jadi RM10 tu saya masih kekalkan. Itu adalah untuk memudahkan pelanggan yang nak memilih kek-kek ikut kategori masing-masing dan kemampuan. Dan selain daripada itu, dalam masa setahun tu, kalau harga barang naik 4 kali, kami hanya mampu naik sekali saja supaya memudahkan pelanggan. Sampai satu tahap bila kita dah tak mampu nak tahan benchmark dia dan melepasi, kita juga terpaksa menaikkan harga kek tersebut lah. Dan juga melihat kepada implikasi kepada kenaikan harga barang ini, bagaimana kiranya kalau sebagai contoh Dr. Hafizi dan juga mungkin kaki tangan memberitahu pelanggan bahawa ada kenaikan harga dan bagaimana perkara ini diterima baik oleh pelanggan, khususnya untuk pelanggan tetap di kek lapis ini? Ya, saya pasti pihak pelanggan ni memang sedia maklum lah dengan kenaikan harga barang dan sering maksudnya pihak pengurusan sendiri akan menyediakan macam memo ataupun notis makluman kepada pelanggan-pelanggan supaya kami tidak menaikkan harga barang tu secara mengejut. Saya bagi contoh. Kita naikkan harga kek selepas raya. Itu contoh. Jadi kita maklumkan kepada pelanggan, buat notis awal-awal sebulan atau 2 bulan sebelum kita menaikkan harga kek tersebut. Jadi supaya pelanggan tu dah bersedia untuk menerima makluman seperti ini. Dan tadi kita bercakap mengenai harga. Pastinya kos bahan mentah sudah dikira sekali untuk akaun dan juga penghasilan kek lapis itu sendiri. Tetapi yang menarik juga di Sarawak ini, kita ada Pen Borneo. Kita ada laluan yang sangat cantik berbanding dahulu. Apabila projek ini siap menghubungkan Brunei, Sabah dan sebagainya, adakah Dr. Hafizi melihat dalam 5-10 tahun akan datang, apabila siapnya Pen Borneo ini akan merancakkan lagi industri, khususnya penghantaran kek lapis ini? Ya, itu memang sudah pasti. Mana-mana perniagaan, mana-mana industri apabila nak mengembangkan, pasti jalan perhubungan itu nombor satu. Kalau tak ada jalan dan macam mana kita nak sampai kepada customer tersebut. Macam saya cerita tadi, kalau kawasan yang jauh macam Lahad Datu tu, macam mana kita nak reach dia. So bila ada jalan perhubungan yang cantik, yang selesa, barulah kita pun mudah nak sampai kepada customer tersebut. Lagi satu, berkenaan dengan kek lapis ini, cabaran dia kerana kek lapis ini tidak mempunyai bahan pengawet. Seperti kami di warisan tidak ada bahan pengawet. Jadi ketahanan kek tersebut kalau berada di luar room temperature hanya kekal 5 ke 7 hari. Seperti roti, kita beli roti 5 to 7 days, dia akan mula berkulat. So di warisan pun sama, kerana kita nak pastikan bahan tiada pengawet. Jadi apa yang kami sarankan kepada customer, apabila dia menerima kek, dia akan simpan dalam freezer atau chiller. Jadi balik kepada soalan tadi, kalau kita nak menghubungkan ada Pen Borneo semua tu, benda-benda ni jangka masa tu kena ambil maklum juga. Kena take note lah berapa hari sampai ke customer. Kalau lebih 5 hari, jadi agak berisiko di situ. Baik, itu tadi antara perkara yang kita fokuskan, perhubungan jalan, harga barang naik dan sebagainya, inflasi, dan bagaimana Dr. Hafizi dan juga pasukan mengatasi isu tersebut. Dan soalan saya yang terakhir, kalaulah saya orang Semenanjung,
Macam mana saya nak beli kek lapis ni? Bila masa yang sesuai, apa perasa ataupun flavor yang ada, yang famous, yang viral, yang orang memang rasa datang sini, okey ini yang saya nak. Bila saya boleh beli ni? Alright. Kita di Kek Lapis Warisan, soalan bila boleh beli itu setiap macam Semenanjung setiap Isnin kita ada buat pengeposan ke Semenanjung Malaysia. Di mana-mana saja, seluruh Malaysia. Alright. Jadi customer boleh order dengan kita dan kita post setiap Isnin di mana-mana saja. So setiap minggu ada. Setiap minggu ada, dan kalau customer datang sini walk in, kita menyediakan tester untuk customer merasa kek tersebut, dan kek-kek yang top seller ini memang kami selalu maklumkan kepada pelanggan manakah kek yang selalu dibeli yang top seller. Seperti yang boleh saya sebut macam masa manis, chocolate chip, chocolate cheese. Kalau premium yang memang orang kenal, hati pari, kek lapis India ataupun kek lapis Cadbury yang sangat terkenal. Dan di kalangan rakan-rakan Chinese kita gemar dengan kek original, iaitu kek Holic. Itu adalah antara kek yang best seller lah, best seller yang permintaan tinggi. Baik, itu tadi perkongsian bersama dengan Dr. Hafizi, pemilik kepada Kek Lapis Warisan ini. Perusahaan telah diusahakan melalui resepi turun-temurun selama lebih kurang 5 tahun lamanya, dan ini antara perkongsian yang dapat kami bawakan daripada Bumi Kinalang, bagaimana kemanisan kek lapis ini dapat mengubati kerinduan mereka yang berada di Semenanjung Malaysia dan juga di seluruh rantau Asia ini. Apapun perkongsian lanjut berita semasa daripada seluruh Malaysia akan kami bawakan kepada penonton di Esrawani dan juga esrawani.com.